Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Syamsul Azizul bin Marinsa. Kami daripada kumpulan 14 akan membentangkan tajuk kami iaitu Metafizik dan Fizik Kesepaduan menurut Perspektif Agama dan Aliran Falsafah. Sebelum ahli kumpulan saya menghuraikan dengan lebih lanjut tentang metafizik dan fizik, izinkan saya untuk menjelaskan serba sedikit tentang definisi metafizik. Perkataan meta merupakan perkataan Yunani yang bermaksud melampaui ataupun melebihi ataupun tingkatan atas. Perkataan fizik pula bermaksud perkara ataupun alam yang bersifat material ataupun fizikal iaitu alam zahir. Secara keseluruhannya, metafizik merupakan sesuatu yang melampaui sempadan ataupun batasan fizikal. Menurut tokoh falsafah Aristotle, metafizik adalah falsafah pertama, falsafah yang menangani sebab-sebab pertama, menjadi seperti dari mana aspek yang diberikannya dalam ontologi. Metafizik mempunyai dua pengertian utama iaitu berunsurkan falsafah dan keagamaan. Dari segi agama, ia merupakan suatu fenomena luar alam nyata iaitu benda gaib tidak boleh dibuktikan dengan deria yang bukan rasional dan empirikal. Menurut falsafah pula, metafizik merupakan suatu kajian di peringkat paling abstrak atau paling umum mengenai sesuatu fenomena yang berkaitan dengan alam. Seterusnya, Syafarana akan membentangkan dengan lebih lanjut mengenai maksud metafizik dan fizik pandangan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan berkongsi berkenaan kesepaduan metafizik dan fizik menurut perspektif agama. Di sini kami akan temukan tiga agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, dan juga agama Hindu. Menurut agama Islam, berkenaan kesepaduan metafizik adalah umat Islam percayai berkenaan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta alam semesta. Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kepada agama Islam, di mana agama Islam itu mempercayai Allah sebagai Tuhan yang mencipta semua yang ada di muka bumi ini, sama ada perkara itu berkaitan kehidupan, kematian ataupun perkara gaib. Selain itu, umat Islam juga percaya berkenaan kekuasaan Allah yang tidak dapat ditandingi oleh umat manusia, dan ia bukan sahaja terhadap satu perkara, tapi kepada semua aspek perkara yang ada di muka bumi ini, di mana kita boleh tahu mengenai penciptaan langit dan bumi. Bagaimana langit dan bumi itu boleh berdikuku tanpa tiang, sedangkan manusia mencipta rumah memerlukan tiang supaya berdikuku. Bukan itu sahaja, umat Islam juga mempercayai berkenaan hari pembahasan, yaitu hari akhirat, di mana umat manusia akan dikumpulkan semua dalam di hari akhirat itu untuk ditimbangkan amal kebaikan dan juga amal kejahatan yang dilakukan oleh manusia untuk menentukan sama ada manusia itu masuk ke syurga ataupun masuk ke dalam neraka. Mereka juga bertanya kepada Allah, kenapa Allah menciptakan manusia sedangkan manusia sendiri akan membuat bencana dan kucar-kacir di atas bumi ini. Tetapi hanya Allah saja tahu, di mana Allah tahu bahawa manusia itu dicipta sebagai khalifah, iaitu pemimpin di muka bumi ini untuk memimpin semua umat manusia melakukan amal kebaikan dan juga melarang daripada melakukan kemungkaran. Manakala dari segi fizik, kesepaduan dari segi fizik menurut agama Islam adalah apa yang kita lakukan, apa yang umat Islam lakukan di muka bumi ini. Yang pertama, bagaimana umat Islam itu mengabdikan diri kepada Allah, dan cara mereka sembahyang kepada Allah dan cara berdoa adalah melalui solat, di mana menurut hadis riwayat Muslim daripada Rasulullah bersabda, solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Jelas bahawa di sini dalam Al-Quran sendiri menyuruh umat Islam itu solat, tapi tidak diberitahu cara sembahyang itu seperti apa. Namun Rasulullah bersabda, solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Dari yang kita solat ketika ini, sepanjang hari ini adalah kita mengikuti cara Rasulullah SAW. Dan setiap amal ibadah yang umat Islam lakukan ini adalah berdasarkan rukun Islam. Ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadah, solat, mengerjakan puasa, zakat dan juga haji bagi yang berkemampuan. Di sini kita dapat
lihat amal ibadah solat itu adalah berdasarkan rukun Islam. Perkara rukun Islam ni adalah perkara yang disuruh oleh Allah untuk umat Islam lakukan supaya umat Islam itu memperolehi ataupun mendapat kejayaan bukan sahaja di dunia dan di akhirat. Bahkan ia juga akan memberi manfaat kepada umat Islam tersendiri dan orang-orang yang sedang berada di muka bumi ini. Selain itu, umat Islam sendiri mempunyai pegangan utama, iaitu dua Al-Quran dan juga As-Sunnah. Selagi mana kamu berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kamu tidak akan pernah sesat. Seperti mana yang Rasulullah kata, karena umat Islam, jika kamu ingin kehidupan yang aman, sentosa, makmur, kamu hendaklah percaya berkenaan isi kandungan Al-Quran sendiri dan juga hadis. Kita tidak boleh mengingkari, kita tidak boleh menduakan Allah ataupun kufur dalam agama Islam ni, ataupun kita percaya dengan perkara-perkara yang lain. Karena jika kita ingin kehidupan yang aman, sentosa, makmur dan di jalan yang lurus sehingga banyak hari akhirat, kita hendaklah percaya pada dua ni sahaja, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sekian itu sahaja kesepaduan metafizik dan fizik menurut agama Islam. Baiklah, beralih kepada slide seterusnya ialah kesepaduan terhadap metafizik dan fizik bagi agama Kristian. Seperti yang telah ditekankan bahawa metafizik merupakan sesuatu yang melampaui batas fizikal. Seperti yang terpapar dalam slide, kita dapat lihat bahawa dari aspek metafizik, kepercayaan agama Kristian, mereka percaya bahawa Tuhan adalah sebagai pelindung semesta. Selain itu, seperti agama Islam dan agama Hindu juga, penganut bagi agama Kristian juga turut mempercayai bahawa Tuhan sentiasa menyertai dalam setiap kehidupan. Dan akhir sekali, dari aspek metafizik, yang terakhir ialah ajaran Kristian juga percaya bahawa akan wujudnya syurga dan neraka dalam kehidupan selepas kematian. Dan dari ilmu fizik pula, terdapat beberapa aspek yang dapat kita lihat bagi menggambarkan satu imej kepada seseorang yang beragama Kristian, iaitu dari aspek simbol. Simbol rasmi bagi agama Kristian merupakan tanda salib. Hal ini kerana penganut agama Kristian percaya bahawa tanda salib ini digunakan sebagai memperingati bahawa kayu salib adalah tempat kematian Yesus bagi menebus dosa manusia. Selain itu, dari aspek cara berdoa, ajaran Kristian menekankan bahawa untuk pergi ke gereja pada setiap hari Ahad, ini juga telah termaktub dalam Bible. Namun begitu, setiap penganut Kristian juga boleh berdoa sendiri, yang mempunyai terbagi kepada dua, iaitu doa puji dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan doa sembah lebih menjurus kepada menyembah ataupun mengaku dosa kepada Tuhan. Seterusnya dari aspek amalan kehidupan seharian, iaitu menurut ajaran Kristian, menekankan kepada 10 hukum Taurat yang diperkenalkan oleh yang telah disampaikan kepada Nabi Musa pada ketika itu, iaitu tidak menyembah Tuhan lain, tidak menyembah patung berhala, tidak membunuh, tidak berzina dan lain-lain. Dan akhir sekali adalah setiap ajaran agama akan menyimpan ajaran-ajaran dalam satu buku yang dikenali sebagai buku suci, dan bagi agama Kristian, kitab suci tersebut dikenali sebagai Bible ataupun Alkitab. Alkitab bagi agama Kristian mempunyai 39 kitab yang dari Perjanjian Lama dan 27 kitab dari Perjanjian Baru. Baiklah, seterusnya saya akan menyerahkan batan pembentangan kepada Saudari Tarshini Devi bagi membentangkan pula tentang agama Hindu dari aspek tersebut. Selamat sejahtera Doktor, saya Tashin Dewi Dharma. Dalam slide ini saya akan menerangkan tentang kesepaduan menurut agama Hindu. Yang pertama dari segi metafizik.
Penganut agama Hindu percaya Tuhan merupakan seorang pelindung kepada seluruh alam sekitar. Kepercayaan ini menyebabkan semua penganut agama Hindu tunduk dan menyembah kepada kemuliaan Tuhan masing-masing. Mereka juga percaya bahawa Tuhan itu selalu ada menyertai mereka walaupun Tuhan tidak dapat dikesan melalui penderitaan yang ada di bumi. Namun, mereka percaya bahawa Tuhan itu seperti angin yang sering memberi nafas kepada setiap kehidupannya. Yang seterusnya adalah penganut agama Hindu juga percaya kepada kelahiran semula, iaitu dikenali sebagai hukum karma. Hukum karma ini merupakan perubatan yang dilakukan oleh seseorang individu, sama ada mereka melakukan perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk, akan kembali kepadanya menurut hukum karma. Sekiranya penganut agama Hindu gagal menyampaikan karma yang baik dalam kehidupan mereka, selagi itu individu tersebut akan melakukan kelahiran semula selepas memasuki neraka. Yang seterusnya adalah dari segi fizik. Penganut agama Hindu mempunyai simbol kepercayaan yang tersendiri, iaitu Om. Om ini dinyatakan sebagai kepercayaan yang mempunyai maksud yang tersirat. Dan agama Hindu juga mempunyai cara berdoa yang tersendiri. Cara berdoa ini boleh dibahagi kepada 3, iaitu puja, mantra dan pratana. Ketiga-tiga doa ini dilakukan setiap kali, tetapi cara yang dilakukan adalah berbeza. Contohnya, cara mantra adalah bersifat subjektif, sedangkan bacaan yang dibacakan dinamakan mantra. Ketiga, berdoa bagi penganut agama Hindu melakukan pranam, iaitu posisi meletakkan tangan di depan dada. Yang seterusnya adalah penganut agama Hindu mempunyai ajaran sendiri seperti Dharma Sastra dan Ahimsa. Dharma Sastra ini dikenali sebagai dharma yang merujuk kepada set doktrin, etika, moral, peraturan, nilai murni dan tanggungjawab yang memelihara seseorang individu yang berkhidmat dalam masyarakat. Manakala Ahimsa merupakan satu ajaran yang sangat penting bagi seseorang penganut agama Hindu kerana ini melibatkan manusia menjauhi daripada kekerasan yang menyebabkan kemusnahan dan kegelisahan kepada makhluk yang lain di buminya untuk mengekalkan kesepaduan dan keharmonian dalam suatu masyarakatnya. Yang terakhirnya adalah penganut agama Hindu juga mempunyai satu kitab suci yang tersendirinya yang menjadi buku panduan kepadanya untuk mengikuti semua perintah dan ajaran tuannya. Kitab ini dikenali sebagai Kitab Veda. Buku suci ini terbahagi kepada 3, iaitu Rig Veda, Samar Veda dan Yajur Veda. Setiap kitab ini mempunyai fungsi dan tujuan tertentu dan agama Hindu ini memberi ajaran kepada pengikutnya supaya mereka dapat diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Dan perkara ini telah dijelaskan oleh agama Hindu dalam kitab sucinya dari perspektif etika moral. Falsafah Timur muncul di kawasan Asia Timur seperti India dan China. Struktur sosial falsafah Timur adalah kompleks, budaya yang canggih dan mempunyai sistem penulisan yang membolehkan orang ramai merekodkan pemikiran mereka. Ia selalunya berkait rapat dengan agama masing-masing iaitu Hindu, Buddha, Confucianism dan Taoism. Menurut falsafah Timur, untuk memahami bagaimana Tuhan atau beberapa realiti muktamad yang berkaitan dengan dunia adalah melalui 2 pendekatan, iaitu transendensi dan imanensi. Pendekatan transendensi mengekalkan bahawa Tuhan adalah sepenuhnya terpisah atau berbeza daripada dunia sehingga kehidupan berakhir. Sebaliknya, pendekatan imanensi adalah bahawa Tuhan tidak berada di luar kosmos, tetapi berada di dalamnya atau pada diri sendiri. Kesepaduan menurut falsafah Timur dirujuk kepada seseorang manusia yang mempunyai garis panduan tingkah laku melalui nilai-nilai abstrak. Falsafah ini telah mengajar pelajarannya melalui upacara minum teh, berjalan di hutan buluh, merenung sungai dan sesi penyusunan bunga. 2 fahaman utama falsafah Timur adalah Konfusianisme dan Taoisme serta Hinduism dan Buddhism. Dalam Konfusianisme dan Taoisme,
Kesepaduan dirujuk kepada sesuatu proses yang memupuk kesempurnaan tingkah laku diri manusia. Perkara ini boleh dicapai dengan tingkah laku yang sopan, ikhlas, bertimbang rasa dan selanjutnya. Ia ditunjuk ajar oleh seorang ahli falsafah yang bernama Confucius. Manakala falsafah di India iaitu Hinduism dan Buddhism menunjukkan tumpuan kepada ajaran agama. Yoga merupakan amalan harian aktiviti rakyat ketika itu untuk mendisiplinkan diri, menstabilkan fizikal dan mental agar mencapai moksha. Buddhism pula mempercayai konsep karma iaitu tindakan manusia menentukan sesuatu kejadian. Seorang ahli falsafah bernama Rabindranath Tagore menekankan bahawa kesepaduan sebagai proses pendidikan yang melahirkan masyarakat atau manusia yang berfikiran rasional maupun segala aspek kehidupan seperti fizikal, moral, intelek dan kerohanian yang penuh bermakna. Selamat sejahtera doktor, nama saya Tashniana Papan Sivaningam, nombor matrik BBB 2116193. Hari ini saya akan buat pembentangan untuk kesepaduan dan pertentangan dari segi perspektif falsafah barat. Falsafah barat dikenali sebagai aliran pemikiran falsafah Yunani yang mempengaruhi sebahagian besar peradaban barat. Falsafah barat berasal daripada Rom dan Kristian. Prinsip utama falsafah barat adalah perpaduan, menyakulkan pemikiran keagamaan. Barat aktif kerana semua aktivitinya berubah secara eksternal. Kristian awal yang menyatukan satu Tuhan dan keikhlasan Yesus. Konsep Yesus menjadi satu dengan Tuhan diterima oleh kebanyakan orang Kristian. Orang Kristian percaya bahawa Yesus adalah anak yang diutus untuk menembus dosa umat manusia, memberikan keselamatan dan kedamaian dengan Tuhan. Kristian merayakan datangnya musim semi adalah tradisi Yunani kuno. Orang Kristian mulai menyimpang dari ajaran tradisional Yahudi pada waktu itu adalah perayaan Paskah dikenali kerana menyajikan telur berwarna-warni yang diisi dengan coklat. Dalam falsafah barat terdapat dua metafisik, iaitu Aristotle dengan epistemologi. Metafisik Aristotle terutama berkaitan dengan perkara seperti jirim dan puncanya. Konsep metafisik perspektif kebenaran sebenarnya adalah hasil daripada struktur kognitif dalam otak manusia mengkaji perkara seperti nilai moral, prinsip moral dan tingkah laku. Epistemologi masa idealism menekankan pengusahaan ilmu daripada kesedaran kepada kefahaman. Teori epistemologi berlandaskan ke eksperimen dan rasionalisme merupakan malap yang paling berpengaruh. Menggunakan model rasionalisasi, formik digunakan adalah seperti logik dan matematik dibentang tanpa perhentian atau eksperimen. Dari segi perspektif Islam pula, ilmu falsafah merupakan kekuatan manusia dari segi akli dalam mendalami ilmu alam semesta. Kini, ilmu agama turut dikenali sebagai ilmu fardu ain, manakala ilmu falsafah pula dikenali sebagai ilmu fardu kifayah. Dalam Al-Quran, Allah telah memberikan ilmu kepada hikmah kepada sesiapa sahaja yang dikehendakinya. Melalui konteks ini juga, hadis ada menggesa agar golongan berkemampuan untuk mendalami ilmu hikmah kerana ilmu ini sangat penting dalam kehidupan, terutamanya apabila menjalankan dakwah. Falsafah Islam terbagi kepada dua, iaitu falsafah filosofi atau harfiah falsafah dan juga falsafah literal, iaitu ucapan. Falsafah Al-Harfiah merangkumi falsafah serta logik akal, matematik serta ilmu fizik dan kalam, manakala falsafah literal pula merujuk kepada bentuk teologi Islam rasional. Pada mulanya, iaitu sekitar abad kedua dalam kalender Islam, falsafah terawal dunia Islam telah bermula dengan Al-Kindi dan berakhir pada era Averroes, iaitu Ibn Rushd pada abad ke-6 yang pada masa itu dikenali sebagai zaman keemasan Islam. Kematian Averroes kemudiannya menunjukkan telah berakhirnya disiplin ilmu falsafah dalam era Islam. Falsafah Islam telah bertahan kukuh di negara-negara Timur Muslim, sebagai contohnya di Safavid Persia, Empire Uthmaniyah serta di Mughal. Di kawasan ini, beberapa sekolah falsafat telah dibangunkan dan berkembang pesat menerusi falsafah seperti Avenism, Averroism, falsafah Illumination, falsafah mistik serta falsafah Isfahan. Ibnu Khaldun dalam karyanya berjudul Muqaddimah telah memberi sumbangan besar dalam falsafah Islam hingga memberi impak besar kepada kritisan Eropah. Sebagai contohnya, teks Arab telah diterjemah ke dalam bahasa Latin hingga berjaya membawa kepada transformasi hampir di semua kawasan disiplin ilmu falsafah.
Kemudiannya, falsafah Islam juga merupakan pencapaian falsafah keseluruhan umat Islam di mana terdapat bidang akademik yang dikenali sebagai falsafah. Ini merupakan versi dalam bahasa Arab yang berasal dari falsafah Yunani. Walau bagaimanapun, sejak kebelakangan ini umat Islam turut merujuk kepada falsafah tradisional Islam sebagai filasat Islam, falsafah Islamiyah disebabkan oleh faktor falsafah Barat dan falsafah kebudayaan bukan Islam yang telah diperkenalkan di seluruh dunia. Selain itu, tradisi falsafah ini turut berpunca daripada wujudnya warisan falsafah Helenistik di negara Timur Tengah seperti Byzantine yang telah ditakluk oleh umat Islam sekitar abad ke-7. Melalui aktiviti terjemahan ini, kebanyakan karya Aristotle telah diterjemah ke dalam bahasa Arab bagi tujuan kajian. Penyelidikan Aristotle kemudiannya telah diperkenalkan dalam bahasa Arab, telah menjadi arus utama penyelidikan falsafah dalam dunia Islam. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor. Secara kesimpulannya, agama ini merupakan satu kepercayaan atau ajaran yang dianuti oleh seseorang individu. Agama merupakan satu jalan yang besar atau dikenali sebagai petunjuk yang akan memberi keyakinan dan membimbing manusia kepada kehidupan yang sempurna dan harmoni. Agama dan kepercayaan ini boleh mewujudkan satu kesepaduan dan kesatuan dan juga keharmonian dalam setiap kehidupan individu manusia. Agama juga dapat membentuk pandangan baik terhadap seseorang individu atau sesebuah masyarakat, sesebuah struktur masyarakat serta kelakuan dan tindakan mereka dalam kehidupan. Kesejahteraan dan keharmonian ini dapat meningkatkan melalui aliran falsafah iaitu sistem idealisme. Idealisme ini merupakan satu konsep yang menyebabkan kehidupan seseorang manusia akan menjadi lebih tenteram dan selesa. Idealisme ini dikenali sebagai satu cabang pemikiran, falsafah dan doktrinnya berdasarkan pada penekanan pada idea sebagai prinsip makhluk dan pengetahuan. Untuk idealisme ini, objek tidak boleh wujud melainkan ia terlebih dahulu difahami oleh minda yang menyedarinya. Idealisme ini boleh ditanamkan dalam setiap individu sejak kecil lagi. Dengan bantuan kerajaan, mereka boleh menambahkan topik-topik seperti idealisme ini dalam buku teks sekolah rendah seperti sivik dan kewarganegaraan, sejarah dan juga pendidikan moral. Tambah lagi, guru-guru juga boleh mengambil inisiatif untuk mengajar sistem idealisme ini, konsep idealisme ini kepada pelajar-pelajar supaya mereka dapat memahami sejak kecil lagi dan mempraktikkan pada masa yang depan selepas mereka dah jadi dewasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya yang memberi kerjasama untuk menyiapkan tugasan ini. Terima kasih.